Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syaira binti Syarudin, MC 240125906. Hari ini saya akan membincangkan tentang refleksi pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru. Maksud pengetahuan pedagogi merujuk kepada ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh seseorang guru untuk mengajar dengan berkesan. Ia bukan sahaja tentang pengetahuan sesuatu subjek, tapi lebih kepada cara penyampaian ilmu tersebut supaya pelajar dapat memahami dan mengaplikasikan dengan baik. Dengan pengetahuan pedagogi, guru dapat merancang pengajaran, memilih kaedah yang sesuai, dan menggunakan strategi yang berkesan untuk memastikan pelajar tidak bosan dan sentiasa berminat untuk belajar. Contohnya, seorang guru matematik mungkin tahu semua formula dan konsep, tetapi jika dia tidak tahu cara mengajar secara menarik atau cara memudahkan pelajar memahami konsep yang sukar, pengetahuan itu sahaja tidak mencukupi. Dengan pengetahuan pedagogi, guru boleh menggunakan kaedah seperti demonstrasi, eksperimen, atau aktiviti interaktif untuk membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih baik. Selain itu, pengetahuan pedagogi juga merangkumi cara menilai pemahaman pelajar, memberi maklum balas, dan menyesuaikan pengajaran mengikut pengetahuan pelajar. Secara ringkas, pengetahuan pedagogi adalah asas penting bagi setiap guru kerana ia membolehkan ilmu disampaikan secara efektif dan pelajar lebih mudah memahami dan menguasai sesuatu subjek. Tanpa pengetahuan pedagogi, pengajaran mungkin kurang berkesan walaupun guru mahir dalam subjek yang diajar. Seterusnya, refleksi mengenai kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru. Kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru seperti pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi dan komunikasi serta strategi pengajaran boleh memberi kesan negatif kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar mungkin kurang fokus dan kurang minat serta prestasi mereka dalam subjek terjejas. Saya percaya bahawa pengetahuan pedagogi adalah asas penting untuk memastikan pengajaran lebih berkesan dan pembelajaran pelajar lebih bermakna. Daripada kursus kaedah pengajaran bahasa Melayu, saya telah belajar bahawa penguasaan pedagogi bukan sahaja melibatkan pengetahuan kandungan bahasa Melayu, tapi juga cara guru menyampaikan pelajaran dengan menarik, memilih strategi yang sesuai dan urusan bilik darjah dengan cekap. Contohnya, penggunaan aktiviti interaktif, permainan bahasa atau teknik soal jawab boleh meningkatkan minat pelajar, manakala pengurusan bilik darjah yang baik membantu guru mengawal disiplin dan memastikan suasana pembelajaran kondusif. Bagi meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi, di sini ada beberapa langkah yang boleh diambil. Yang pertama, latihan dan kursus pembangunan profesional. Guru boleh menghadiri kursus berkaitan pedagogi, kaedah pengajaran terkini dan pengurusan bilik darjah. Menghadiri latihan dan kursus profesional membantu guru meningkatkan pengetahuan pedagogi termasuk strategi pengajaran, pengurusan bilik darjah dan komunikasi dengan pelajar. Dengan latihan ini, guru dapat mempelajari teknik pengajaran yang lebih berkesan, menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut keperluan pelajar dan memastikan pembelajaran lebih interaktif serta menarik. Yang kedua pula, mentoring dan kolaborasi. Guru baru atau yang lemah dalam pedagogi boleh dibimbing oleh guru berpengalaman melalui sesi perkongsian atau pemerhatian kelas. Mentoring dan kolaborasi dengan guru berpengalaman membolehkan guru baru atau yang kurang mahir belajar teknik pengajaran, pengurusan bilik darjah dan strategi pedagogi yang berkesan. Dengan bimbingan dan perkongsian pengalaman, guru dapat memperbaiki kemahiran mengajar, meningkatkan interaksi dengan pelajar dan memastikan pembelajaran lebih berkesan. Yang ketiga pula, refleksi kendiri. Guru perlu sentiasa menilai keberkesanan pengajaran sendiri, mengesan kelemahan dalam komunikasi atau strategi pengajaran dan memperbaikinya. Refleksi kendiri membolehkan guru menilai keberkesanan pengajaran sendiri, mengenal pasti kelemahan dan strategi pengajaran dan memperbaiki kaedah yang digunakan. Dengan cara ini, guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut keperluan pelajar, meningkatkan pemahaman mereka dan memastikan proses pembelajaran lebih berkesan. Keempat, penggunaan teknologi dan sumber bantu mengajar. Mengintegrasikan alat digital, multimedia dan bahan bantu mengajar dapat menjadikan pengajaran lebih menarik dan interaktif. Penggunaan teknologi dan bahan bantu mengajar membolehkan guru menyampaikan pelajaran dengan lebih interaktif dan menarik. Alat seperti multimedia, video atau aplikasi pembelajaran yang membantu pelajar memahami konsep dengan lebih mudah, meningkatkan minat mereka dan menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Dan yang terakhir, latihan komunikasi dan interaksi.
Meningkatkan kemahiran bertanya, memberi maklum balas, dan membina hubungan positif dengan pelajar untuk memperkukuhkan motivasi mereka. Melatih kemahiran komunikasi dan interaksi membolehkan guru berhubung dengan pelajar secara lebih efektif, memahami keperluan mereka, dan memberi maklum balas yang sesuai. Dengan interaksi yang baik, guru dapat meningkatkan motivasi pelajar, memupuk suasana bilik darjah yang kondusif, dan memastikan pembelajaran jalan dengan lancar. Okey, seterusnya contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi pembelajaran pelajar. Yang pertama, bilik darjah tidak terurus. Guru kurang mahir dalam pengurusan bilik darjah menyebabkan pelajar mudah terganggu, bising, dan fokus mereka menurun. Bilik darjah yang tidak terurus berlaku apabila guru kurang mahir dalam pengurusan kelas dan kawalan bilik darjah. Keadaan ini menyebabkan pelajar mudah terganggu, bercakap sesama sendiri, dan hilang fokus terhadap pembelajaran. Apabila suasana pembelajaran tidak terkawal, keberkesanan pengajaran menjadi rendah kerana guru sukar mengekalkan disiplin dan perhatian pelajar. Selain itu, bilik darjah yang tidak terurus juga boleh menimbulkan suasana yang kurang kondusif untuk pembelajaran, menyebabkan pelajar cepat bosan dan kurang motivasi untuk belajar. Oleh itu, kemahiran pengurusan bilik darjah adalah penting bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, pelajar lebih fokus, dan matlamat pengajaran dapat dicapai dengan berkesan. Terusnya yang kedua, kaedah pengajaran tidak sesuai. Guru hanya membaca daripada buku tanpa penggunaan aktiviti interaktif atau contoh praktikal membuatkan pelajar cepat bosan dan sukar faham konsep. Kaedah pengajaran yang tidak sesuai berlaku apabila guru hanya mengajar dengan membaca daripada buku teks tanpa menggunakan aktiviti interaktif, perbincangan atau contoh praktikal. Kaedah seperti ini boleh menyebabkan pelajar cepat bosan kerana pengajaran menjadi penonton dan tidak menarik. Selain itu, pelajar mungkin sukar memahami konsep atau isi pengajaran kerana mereka tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Tanpa strategi pengajaran yang sesuai, pelajar juga kurang berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar, sekaligus menjejaskan pemahaman mereka secara menyeluruh. Oleh itu, penggunaan kaedah pengajaran yang kreatif dan interaktif adalah penting bagi memastikan pelajar lebih berminat, memahami konsep dengan lebih jelas, dan proses pembelajaran menjadi lebih berkesan. Okey, seterusnya, yang ketiga, interaksi lemah dengan pelajar. Guru jarang bertanya soalan atau memberi maklum balas menyebabkan pelajar kurang berani menyatakan pendapat atau kurang memahami pelajaran. Interaksi yang lemah antara guru dan pelajar berlaku apabila guru kurang bertanya soalan, memberi maklum balas atau menggalakkan pembincangan dalam kelas. Keadaan ini menyebabkan pelajar kurang berani untuk menyatakan pendapat atau bertanya soalan, sekaligus mengurangkan peluang mereka untuk memahami konsep pelajaran dengan lebih mendalam. Apabila interaksi terbatas, guru juga sukar menilai tahap pemahaman pelajar secara tepat dan pelajar mungkin merasa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Akibatnya, motivasi pelajar menurun dan pembelajaran menjadi kurang berkesan. Oleh itu, kemahiran guru dalam berinteraksi secara aktif dengan pelajar amatlah penting bagi memastikan pelajar dapat belajar dengan lebih efektif, berkeyakinan, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dengan baik. Terusnya yang keempat, kawalan kelas lemah. Pelajar tidak patuh arahan atau ramai yang bercakap semasa guru mengajar menjejaskan suasana pembelajaran. Kawalan kelas yang lemah berlaku apabila guru tidak dapat memastikan pelajar mematuhi arahan, mengawal bilik darjah atau mengekalkan disiplin semasa pengajaran. Keadaan ini menyebabkan ramai pelajar bercakap sesama sendiri, tidak fokus pada pelajaran, dan suasana pembelajaran menjadi kacau bilau. Apabila kawalan kelas tidak efektif, guru menghadapi kesukaran untuk menyampaikan pengajaran dengan lancar. Manakala pelajar pula berisiko ketinggalan dalam memahami konsep atau topik yang diajar. Selain itu, suasana bilik darjah yang kurang terkawal boleh menurunkan motivasi dan minat pelajar untuk belajar, sekaligus menjejaskan keberkesanan keseluruhan proses pengajaran. Oleh itu, penguasaan kemahiran kawalan kelas adalah sangat penting bagi guru untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan teratur, pelajar fokus, dan matlamat pengajaran dapat dicapai dengan berkesan. Terakhir, penggunaan bahan bantu mengajar minima. Guru tidak menggunakan alat visual atau teknologi yang sesuai menyebabkan pelajar sukar membayangkan konsep atau idea yang diajar. Penggunaan bahan bantu mengajar yang minima berlaku apabila guru tidak menggunakan alat visual, multimedia atau teknologi yang sesuai semasa pengajaran. Keadaan ini menyebabkan pelajar sukar membayangkan konsep atau idea yang diajar, seterusnya mengurangkan pemahaman mereka terhadap pelajaran. Apabila bahan bantu mengajar tidak digunakan dengan berkesan, pelajar mungkin cepat bosan kerana pengajaran menjadi penonton dan kurang menarik. Selain itu,
Guru juga kehilangan peluang untuk menjadikan pengajaran lebih interaktif dan memberi kesan pengalaman pembelajaran yang lebih praktikal. Oleh itu, penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan kreatif adalah penting untuk membantu pelajar memahami konsep dengan lebih jelas, meningkatkan minat mereka dan memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Okey, secara ringkasnya, melalui kursus kaedah pengajaran bahasa Melayu, saya menyadari bahawa guru perlu bijak menyesuaikan strategi pengajaran, mengurus bilik darjah dengan baik dan berinteraksi secara efektif supaya semua pelajar dapat belajar dengan suasana yang kondusif. Dengan penguasaan pedagogi yang kukuh, bukan saja dapat mengelakkan masalah disiplin, malah pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan serta lebih berkesan. Okey, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.